Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Dalam saya ini saya akan teruskan penerangan saya tentang pemikiran tamadun Islam dari sudut sosial dengan fokuskan kepada kanak-kanak dan ibu bapa. Kanak-kanak. Kanak-kanak merupakan sebahagian daripada anggota masyarakat dan Islam memberikan kedudukan dan martabat yang tinggi kepada kanak-kanak kerana mereka ini merupakan pelapis kepada generasi depan negara. Maka kanak-kanak tidak patut dieksploitasi. Fenomena negatif seperti penderaan kanak-kanak, pembuangan bayi, seks bebas, penghambaan seks, buruh paksa dalam kalangan kanak-kanak patut dihentikan. Ini kerana kanak-kanak merupakan anugerah Tuhan dan ia merupakan amanah kepada ibu bapa. Dengan itu, mereka sepatutnya diberikan pendidikan dan kasih sayang secukupnya. Nabi SAW pernah bersabda, Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yumajisani au yuhawidani au yunassirani. Yang bermaksud, semua kanak-kanak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau dalam agama fitrah iaitu Islam. Maka ibu bapanya lah yang menjadikannya beragama Majusi, Yahudi atau Nasrani. Jadi di sini tugas untuk mencorakkan, membentuk kanak-kanak atau seorang anak itu adalah tugas ibu bapa. Kerana kanak-kanak ini memang dilahirkan sebagai suci, ya. Dan ibu bapalah yang mencorakkan bagaimana keadaan anak-anak itu, ya, selepas itu. Hak kanak-kanak dalam Islam. Memandangkan Islam begitu menitik beratkan kedudukan kanak-kanak, ya, martabat kanak-kanak, maka ada pelbagai hak yang telah ditetapkan, ya, yang telah diberikan kepada kanak-kanak. Seperti hak sebelum lahir, hak selepas lahir, hak untuk hidup dan juga hak untuk memperolehi pendidikan. Hak sebelum lahir di sini maksud hak untuk mempunyai ikatan ibu bapa yang sah. Sebab itulah Islam melarang lelaki wanita menjadikan hubungan di luar nikah kerana ia boleh memberi kesan kepada status anak yang akan dilahirkan nanti, ya. Kemudian anak yang belum lahir juga mempunyai hak untuk mendapat akidah yang sama, itu akidah Islamiah dengan ibu bapanya. Sebab itulah Islam juga melarang umatnya berkahwin dengan orang kafir, ya, na'udzubillah. Sebab ia juga boleh mengganggu atau mendatangkan konflik, menimbulkan konflik kepada status agama anak yang akan dilahirkan nanti. Kemudian hak selepas lahir. Contohnya banyak. Antaranya melakukan azan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri, ya, bagi bayi yang baru lahir. Kemudian melakukan tahnik, ya, melaksanakan akikah, berkhatan, menyusukan bayi, ya, kepada ibu bertanggungjawab untuk menyusukan bayi, ya, yang dilahirkan sehingga berumur 2 tahun. Kemudian ibu bapa juga perlu yang bertanggungjawab memberikan nama yang baik-baik, ya, kepada anak yang dilahirkan. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, di antara hak anak yang mesti ditunaikan oleh bapa 3 perkara, ya, iaitu mengelokkan namanya bila ia lahir, mengajarkannya Al-Quran apabila ia matang dan mengahwinkannya apabila ia balik. Itu maksud pada hadis Nabi SAW. Kemudian hak untuk hidup. Memandangkan anak ini adalah bukan amanah Allah SWT kepada ibu bapa, maka ia perlu dijaga dengan sebaik mungkin dan sesempurna mungkin. Anak-anak tidak boleh dibunuh, ya, seperti yang berlaku ketika zaman Arab Jahiliyah. Anak perempuan dibenarkan untuk dibunuh bagi mengelakkan mendatangkan aib, ya, kepada keluarga, kebapaan dan sebagainya. Kerana Allah SWT telah melarang, ya, perkara ini dalam firman Allah yang maksud, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana khawatirkan kealpaan dan kemiskinan, ya. Yang terakhir sekali, hak untuk memperoleh pendidikan ataupun ilmu. Jadi dalam hal ini sebenarnya proses pendidikan itu
bermula dari dalam kandungan lagi. Sebab itulah digalakkan pada ibu yang mengandung untuk membacakan ayat-ayat Quran, mengalunkan ayat Quran kepada bayi yang dikandungnya. Ya, antara surah-surah yang digalakkan untuk dibaca ialah surah Yusuf, surah Maryam, ya, surah Luqman, surah At-Taubah. Dan mereka juga perlu diajar dengan ilmu fardu ain dan fardu kifayah, ya, supaya mereka menjadi Muslim yang sempurna, ya, bila dewasa nanti. Okay, kalau tadi kita bincangkan tentang kedudukan kanak-kanak dan hak kanak-kanak yang perlu ditunaikan oleh ibu bapa, maka sekarang kita lihat pula kedudukan ibu bapa dan hak ibu bapa yang perlu ditunaikan oleh anak-anak pula. Ya, dalam cantik Islam mengatur kehidupan manusia. Setiap manusia ada hak dan tanggungjawab. Ya, tadi kita ceritakan tentang tanggungjawab bapa yang perlu tunaikan kepada anak-anak. Sekarang tanggungjawab anak-anak pula yang perlu tunaikan kepada ibu bapa. Peranan ibu bapa dalam sebuah keluarga itu amat besar. Ya. Terutama sekali dari sudut membesarkan dan memberi pendidikan yang terbaik kepada kanak-kanak. Melalui ibu bapa lah anak-anak mampu mengenal dunia. Ya. Dengan sebab itu, anak hendaklah taat dan patuh kepada ibu bapa. Anak juga hendaklah berlaku ihsan dan tidak mengasari kepada kedua ibu bapa. Ini kerana jasa dan pengorbanan mereka sememangnya tidak mampu dibayar dengan apa nilai sekalipun, dengan segunung emas belian sekalipun. Dalam surah Al-Isra ayat 23 ada menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata dan hendaklah engkau berbuat baik kepada bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking mereka, tapi katakanlah mereka perkataan yang mulia. Ya, katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi di sini menunjukkan bahawa ibu bapa mempunyai hak untuk ditaati. Ya, kita sebagai anak perlu mentaati mereka, bahkan tidak boleh mengasari mereka dengan perkataan yang kasar sekalipun. Bukan sampai tahap memukul, dengan bercakap kasar pun kita tidak benarkan. Ia bukan satu dosa dan dianggap derhaka. Na'udzubillah. Okey, apakah hak-hak ibu bapa? Hak-hak ibu bapa boleh lihat dari 3 aspek, iaitu hak untuk ditaati, hak untuk terus hidup dan hak selepas meninggal dunia. Hak untuk ditaati oleh anak-anak seperti mana yang dinyatakan dalam surah Al-Isra ayat 23 tadi, yang menyatakan bahawa anak-anak wajib berbuat baik kepada bapa dan tidak boleh melukakan ibu bapa walaupun dengan perkataan kerana ibu bapa telah memainkan peranan yang amat besar dalam kehidupan kita. Ya, dari kita dalam kandungan sehingga kita dewasa. Mereka sanggup bersusah payah untuk kita, ya. Bukan sahaja dari segi tenaga, wang, masa, bahkan nyawa. Seperti ibu sanggup bertaruh nyawa untuk melahirkan kita. Tetapi malangnya hari ini kita lihat banyak kes yang melibatkan penderaan ibu bapa oleh anak-anak. Cukup menyedihkan. Bagaimana ini boleh berlaku? Ya, sepatutnya ibu bapa perlu dilayan dengan baik, tapi malangnya mereka telah didera. Bukan saja disakiti, bahkan didera, ya, dipukul dan sebagainya. Cuba renungkan kenapa perkara ini berlaku. Kita perlu ingat bahawa hidup kita ini seumpama roda. Ada kalanya kita berada di atas dan ada kalanya kita berada di bawah. Mungkin hari ini kita melukakan ibu bapa kita, esok lusa mungkin anak-anak kita pula yang akan melakukan perkara yang sama kepada kita, na'udzubillah. Ya, okey. Itu yang pertama, hak untuk ditaati. Yang kedua, hak untuk terus hidup. Sama seperti anak-anak. Ibu bapa juga ada hak untuk terus hidup. Walaupun mereka sudah tua, walaupun mereka sudah terlantar, walaupun mereka sudah nyanyuk, kita perlu menjaga mereka dengan sebaik mungkin. Perlu melayani mereka dengan sebaik mungkin. Ya. Sama seperti mereka melayani kita semasa kita masih kecil. Jadi jangan cepat kita membuat keputusan kerana kita sibuk
tak ada masa untuk jaga ibu bapa, maka kita cepat-cepat menghantar mereka ke pusat jagaan orang tua. Ya, itu cukup menyedihkan. Walaupun kita tak pukul, tak dera mereka, tapi itu sudah cukup untuk mengecewakan mereka dan juga melukakan hati mereka. Dan yang ketiga, hak selepas meninggal dunia. Ibu bapa juga mempunyai hak walaupun selepas mereka meninggal dunia. Apakah hak itu? Untuk kita melakukan kebaikan kepada mereka. Bagaimanakah caranya untuk kita melakukan kebaikan? Dengan cara kita mendoakan kesejahteraan mereka di alam kubur. Dengan cara kita memberikan sedekah, ya, dengan meniatkan, ya, agar pahala sedekah itu kita sampaikan kepada ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Dengan cara kita melunaskan hutang-hutang sekiranya mereka masih lagi berhutang dengan sesiapa. Kita cari rakan sahabat handai mereka ketika mereka masih hidup dan cuba untuk memanjangkan silaturahim dengan mereka, ya, dengan menjaga, dengan bertanya khabar dan sebagainya. Dan sekiranya mereka mempunyai wasiat, juga sama kita perlu tunaikan wasiat yang ada, ya. Barulah harta yang ditinggalkan itu menjadi harta pusaka yang boleh diagihkan menggunakan faraid, ya, tata cara faraid.